saja bersama kami. Kita sekarang ini berada di slot kedua Selamat Pagi Malaysia. Bersempena dengan cuti sekolah sekarang ini kan, ramai anak-anak yang berada di rumah. Jadi kita sebenarnya nak berikan galakan kepada ibu bapa di luar sana. Apakah antara aktiviti yang boleh diisi bersempena dengan cuti sekolah ini bersama dengan anak-anak, terutamanya anak-anak yang berada dalam golongan orang kelainan upaya OKU. Jadi hari ini kita nak kongsi tips-tips ataupun cara-cara untuk ibu bapa di luar sana mengendalikan anak-anak mereka, ataupun sebelum ini ada sedikit stigma negatif anak-anak anda tidak boleh ataupun tidak mempunyai keupayaan untuk membaca. Okey, hari ini kita nak berikan galakan untuk anda terus menonton topik kita pada pagi ini. Saya perkenalkan ke semua bahasa tetamu yang kita bawakan pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu kepada Puan Cahaya Abdul Manan selaku Pengerusi Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia PPMM. Kita juga bawakan Encik Azrul Nizam Abbas selaku Setiausaha Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia PPMM. Jadi saya rasa tak cukuplah lengkap kita punya perbincangan pada pagi ini ataupun demo kita pada pagi ini tanpa anak-anak yang kita bawakan di studio hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang baju warna merah jambu comel di sana, adik Muhammad Wajdi Syairul OKU Intellectual. Okey, yang tengah baju warna merah seakan-akan batik itu adik Muhammad Awali Wahyu OKU Pembelajaran. Awali melambai sikit kat kamera. Yang ada colour merah tu ni Sini, yang warna merah nampak ni. Lambai sikit lagi. Okey, Wajdi, lambai sikit dekat kamera. Okey, dan di hujung sana berbaju biru itu ialah adik Iqbal Ihsan Azri selaku OKU ADHD. Okey, lambai sikit kat kamera. Okey. Nervous tak semua adik-adik ni? Pertama kali di studio, nervous tak? Teruja ke, takut ke, ada rasa tak? Tak ada. Mantap. Okey, sekejap lagi akak akan tanya soalan dekat adik-adik. Saya difaham kita nak demo dulu ya. Bagaimana sebenarnya kita nak berikan sedikit demonstrasi kepada penonton kita bagaimana cara sebenarnya untuk mengajar adik-adik OKU ini membaca. Okey, Cik Azrul mungkin boleh sambil-sambil demo tu boleh perincikan sedikit kepada penonton kita. Okey. Itu buku apa tu? Ini adalah buku yang kita gunakan untuk mengajar pada anak-anak yang special ni, buku Cahayaku, okay, untuk bahasa Melayu. Jadi kita akan tunjukkan pada semualah penonton macam mana anak-anak ini boleh membaca. Yang ni baru lebih kurang 14 sesi. Oh, okey. Okey, kita cuba. Okey, abang jadi baca ya. Okey. Aku tunjuk. Pada masa dahulu ada kuda ke labu lalu di api galing. Okay, give me five. Alright. Okay. Tadi saya tengok masa Wajdi baca Awali duk sebut-sebut juga tu. Dia boleh nampak juga kan? Ya, dia pasal dia pun belajar buku yang sama. Cuma dia dari sebut tadi kan speciality dia tu berbeza. So, kita nak bagi boleh silakan. Okey, untuk adik Awali ni tadi adik Wajdi dia OKU Intellectual, sekarang adik Awali OKU Pembelajaran. Okey, silakan adik Awali. Awali boleh baca mana-mana Awali yang nak baca. Okey, silakan. Okey, silakan Awali. Amir tidak mau ikut malu itu, tetapi dia tidak dapat membuat apa-apa. Dia cuba berpaut pada kaki, tetapi Amir dapati dia sudah tiada tangan dan kaki. Rupanya tubuhnya telah bertukar menjadi seekor ular sawah yang besar. Okey. Wow. Okey. Congrats. Okey. Ini buku dia lain sikit tadi. Pages dia lain sikit muka surat dia. Pasal adik Wajdi ni baru dia masih dalam progres membaca baru buku yang pertama. Untuk adik Awali ni? Untuk adik Awali ni sebenarnya kita dah boleh test dia baca surat khabar ni, tapi pasal belum berkesempatan tadi, jadi kita bagi dia pada page yang terakhir lah. Yang mana tulisan dia berbeza yang ni. Ya. Tadi kalau boleh tunjuk tadi yang untuk adik Wajdi tadi muka suratnya? Muka surat adik Wajdi tadi dia ada color-color sikit lah kan, ya, untuk betul. membahagikan frasa kataan macam tu. adik Wajdi muka surat 39. Okey, buku yang pertama. Okey.
pertama ni. Kalau macam adik awali, muka surat yang hampir yang terakhir lah maksudnya. Okey, kita ada seorang lagi, adik Iqbal Ihsan Azri. Okey, adik Iqbal ni OKU ADHD. Kita minta Iqbal baca sikit boleh? Boleh, demo dekat kawan-kawan dekat TV. Page yang terakhir, mana-manalah Iqbal suka baca. Dengan tidak disangka-sangka, katak dan cicak melintasi di depan Amir dengan tidak membuang masa. Ular sawah itu terus menyambar kedua-dua binatang itu di beliknya. Katak dan cicak yang besar itu serta dimakan dengan rakus. Okey, give me five. Okey. Alright. Wow. Amazing. Ini adalah satu orang kata perkembangan yang sangat positif sekali untuk terutamanya anak-anak OKU. Puan Cahaya, kongsikan, kita dah demo kan dekat penonton bagaimana keupayaan adik-adik ini boleh digilap untuk membaca walaupun ialah mereka ada sesuatu di dalam diri mereka yang mengurangkan keupayaan mereka untuk membaca dalam konteks sekarang ni. Bagaimana pihak PPMM mengendalikan program-program untuk anak-anak OKU ini? Sebenarnya untuk apa yang kita nak sarankan pada ibu bapa, diorang ni, ibu bapa ni jangan cepat putus asa. Jadi kalau ada anak yang macam ni, jangan yang anak-anak ni tidak boleh maju ke hadapan. Contohnya macam adik Iqbal. Dia sebelum dia pandai membaca, dia kata dia bukannya seorang pengawas. Ni jadi, pakai baju sekolah. Ya, itu yang dia kata. Selepas dia pandai baca, dia dapat memegang jawatan sebagai dilantik pengawas selepas dia dapat membaca. Sebabnya kalau kita perhatikan kanak-kanak ni dia mempunyai kategori yang berbeza. Jadi kalau kita nak ajar kanak-kanak yang istimewa ni, kita kena kenali mereka dulu. Kita kena tahu sebab macam contoh kalau kanak-kanak disleksia, tak semestinya dia hanya disleksia. Mungkin dia ada tantrum, mungkin dia ada hyper dekat situ. Jadi sebagai seorang guru, kita kena kenali pelajar ni dulu. Macam mana kita nak mengatasi dia. Jadi dalam Cahayaku, kita menitik beratkan tentang untuk membaiki, nak build up dia punya keyakinan diri dulu. Jadi kita tidak pernah bebankan pelajar dengan dengan memperkenalkan nama-nama abjad. Jadi Cahayaku kita lebih kepada mimik. Jadi budak-budak ni tak rasa beban, dia rasa seronok untuk membaca. Kita perkenalkan konsep bermain dalam minda mereka. Jadi ini yang kita bawa daripada tahun 1998. Cahayaku ni memang boleh menyelesaikan masalah kanak-kanak yang dari kanak-kanak normal sehingga kepada yang pemulihan, kelas pemulihan. Tapi dengan adanya Cahayaku Legasi, kita lebih advance lagi. Maknanya kita boleh settle kanak-kanak yang dari berbagai-bagai kategori. Sehingga kan kanak-kanak yang tidak ada vocabulary, tidak boleh bercakap, kita ajar insya-Allah diorang ni boleh baca surat khabar. Tapi umur berapa minimum perlu dihantar untuk memulakan? Seawal 3 tahun. 3 tahun dah boleh. Tapi kalau contohlah Kak Ibu, ada kesedaran lambat sikit sebab mereka mungkin tidak mengetahui program-program yang dikendalikan oleh PPMM, anaknya mungkin barangkali sudah besar kan. Adakah masih lagi ada kebarangkalian untuk mereka menyertai program-program yang dilaksanakan? Boleh, sebab kita ada pelajar yang berumur 36 tahun. Okey. Dia anak angkat kepada seorang yang ternama di VIP. Jadi anak tu kita ajar 36 tahun dia masih boleh membaca. Boleh. Boleh, dan ada juga yang berumur 24 tahun. Selepas dia pandai membaca, dia terus kahwin. Tak kira tak ada istilah terlambatlah kat sini. Tak ada. Selagi dia masih ada keinginan untuk membaca, boleh. Jadi kalau seorang pelajar tu dia tidak boleh bercakap dan dia hanya ada, maknanya dia faham apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita marah, dia menangis. Kalau kita suruh dia duduk, kita dah boleh ajar. Walaupun dia seawal 3 tahun. Okey. Cik Asrul, kongsikan apa antara bentuk-bentuk cabaran yang perlu dilalui. Kita tahu untuk mengendalikan anak-anak OKU ini berbeza ya. Setakat ini pengalaman Cik Asrul sendiri. Okey, ada banyak sebenarnya cabaran, tapi saya nak ketengahkan 3. Yang pertama berkaitan dengan ibu bapa itu sendiri. Keduanya berkaitan dengan sistem, dan yang ketiga cara nak mengenali anak. Contoh ibu bapa tadi, dia ada 2. Ada ibu bapa ni dia tahu anak dia special. Okey, ada ibu bapa pula yang keduanya dia tahu tapi dia tak nak mengakui anak dia special. So dekat sini bila ada parent yang dia tahu dengan yang tadi dia tak nak mengaku, jadi dekat sini ada anak yang akan dimanjakan. Ada anak pula yang akan
kurang dipedulikan. Jadi dekat situ cabaran dia. Jadi dalam PPMM bersama dengan Cahaya Kolegasi, kita dapat bantu anak-anak yang begini. Yang kedua tadi pula berkaitan dengan sistem. Bila sebut sistem ni, sistem yang tidak sesuai ni sukar untuk kita nak mengajar pada anak-anak yang special. Kita tak boleh ambil semua sistem tu untuk kita pukul rata. Contohnya ajar budak-budak yang boleh arus perdana kan, dengan kita nak ajar anak-anak yang special ni sangat-sangat berbeza. Dan yang ketiganya, cara nak mengenal. Nak mengajar anak yang kita tengok macam tadi, contohnya penonton pun dengan tengok dia baca nampak macam okey je kan. Tapi sebenarnya itulah dia. Kalau kita tak dapat mengenali apa yang ada dalam diri mereka, sukar untuk kita nak ajar dia. Ya. Yalah yang kita nampak ni hasilnya. Dia punya proses proses itu kita tak nampak kan. Macam mana kesukaran yang perlu dilalui oleh tenaga-tenaga pengajar. Boleh saya sambung? Sila. Sebab bila sebut tentang budak special, contohnya macam Puan Cahaya selalu kongsikan, ada budak yang lembab, ada budak yang disleksia. Jadi kalau katalah masa orang yang nak mengajar, cikgu yang nak mengajar, dia tak faham tentang apa budak yang disleksia ni macam mana, ataupun budak yang lembam tadi macam mana, approach dia tak kena, so nak mengajar dia bukan sesenang yang itu. Dia boleh jadi terbalik. Tapi alhamdulillah lah, dalam Cahaya Kolegasi, kita guru-guru diajar dengan kemahiran khas ni. Supaya apa? Supaya anak-anak tadi kita dapat detect dia. Sebab contohnya macam tadi keupayaan pembelajaran intelektual apa semua kan, dia ada stage pula untuk kita tengok dia. Kalau contoh disleksia, dia ada stage dia, stage yang berapa. Ada yang mungkin dia bertukar B dengan D saja. Kalau lebih teruk lagi B, D, P, Q. Itu kita baru ambil satu contoh yang special. Kalau yang autism dia lagi banyak. Ya. Dan setiap level tu akan lain lah approach dia. Lain pendidikan. Ya, betul. Okey, kita nak dengar suara adik Wajdi sikit. Adik Wajdi umur berapa? 5. 5 tahun. 5 tahun? 5. Umur Wajdi berapa? 15. Dia Darjah 5 kan? Darjah 5. Okey. Siapa best friend, kawan baik kat sekolah ada? Kawan baik kat sekolah apa nama? Kawan kat sekolah. Ini Afiq dengan Akil. Okey. Seronoklah kawan-kawan dia dapat sebut nama kat TV kan, walaupun tak keluar kan. Okey, dah dengar suara adik Wajdi ni, dengar suara adik Awali pula. Awali darjah 5 juga bukan? Umur berapa? 10. 10 tahun. Betul Cik Asraf? Betul. 10 tahun. Okey, 100 markah. Okey, sekolah kat mana? SK Subang Mistari. Kawan-kawan kat sekolah nama apa? Adib seorang je? Satu je? Tak berapa ingat. Tak berapa ingat. Okey, tak apalah, dah sebut satu tu kan. Okey, ni adik pengawas kita, adik Iqbal ni. Umur berapa Iqbal? 11 tahun. Okey, best tak jadi pengawas? Buat apa kerja sebagai pengawas? Ada yang bising. Iqbal naikkan sikit. Kalau ada yang bising, begitu cikgu. Begitu cikgu. Tulis nama kat buku ada? Ada tak? Ada. Lepas tu apa jadi? Jarang lah. Jarang. Oh, ini baik ni pengawas ni. Dia kira kalau kena dengan kelas tu dijaga oleh Iqbal, mungkin Iqbal boleh kawal lah kan. Seronoklah jadi pengawas. Berapa lama dah jadi pengawas? Baru lagi? Baru tahun ni? Setahun. Dah 2 Setahun. Baru tahun ni lah. Seronok tak membaca? Best? Suka? Awali macam mana membaca, seronok tak? Ke tak seronok ni? Okey. Kita dapat lihat bagaimana sebenarnya reaksi mereka apabila kita berkomunikasi tu tak ada masalah. Yang membaca ni sebab bila kita benarkan mereka membaca, dia akan secara tidak langsung akan menambahkan pencambahan di minda mereka, dan mereka boleh secara tidak langsung boleh berfikir, berkomunikasi dengan lebih baik apabila mereka meningkat dewasa. Puan Cahaya sendiri, apa antara perkara lain yang ingin dicapai melalui program-program dilaksanakan di bawah Cahayaku dan juga PPMM ini? Sebelum tu nak cerita sikit lah. Tadi kata diorang ni tengok daripada komunikasi dia. Sebenarnya diorang ni sebelum dia pandai membaca, dia bukan macam takut.
Kira kalau kita tanya dia bukan macam takkan ni. respon macam dia ni. kebanyakannya dia orang ni dia akan duduk diam dan dia tak bercakap dengan mak ayah dia. Dia takkan dia luahkan perasaan dia tu melalui dengan tantrum dia. Dia tak suka dia akan menangis ke dia akan meronta ke, dia tak akan bercakap. Tapi untuk Wajidi ni ayah dia beritahu selepas dia pandai baca, ayah dia terkejut. Kataan pertama yang keluar ialah saya. Saya dah pandai baca. Jadi ayah dia menangis. Ayah dia menangis. Jadi macam yang Iqbal dia sendiri mengatakan yang sebelum dia pandai baca dia takut. Nak pergi sekolah dia takut, nak jumpa dengan kawan dia takut, dengan cikgu pun dia rasa tak ada keyakinan diri. Jadi melalui membaca ni dengan konsep Cahayaku, sebab kita memang build up dalaman dia. Jadi itu yang kita dapat tengok tadi bila kita tanya soalan dia berani itulah saya nak try tadi. Saya nak try tanya seorang-seorang nak tengok macam mana respon mereka. Sebab sebelum ni kita pernahlah ada beberapa kanak-kanak autistik kita interview di studio kan. Tak semua ada kebolehan untuk menjawab soalan-soalan bahkan tentang diri mereka sendiri. Jadi soalan-soalan basic, soalan asas kita tanya umur berapa, kawan siapa, sekolah mana, mereka boleh jawab. Pada saya cukup baik respon yang diberikan oleh mereka. Pandangan mata juga ada, interaksi komunikasi mata dengan saya. Jadi ini adalah satu kata perkembangan yang positif. Itu yang kita build upkan. Jadi untuk PPMM ni, apa yang kami lakukan sekarang ni ialah kita nak bagi tahu pada masyarakat yang mereka ni bukanlah insan-insan yang perlu kita singkirkan. Jadi sebab ada ibu bapa ni, diorang ni rasa rendah diri, rasa dah macam kecewa, rasa putus asa sebab masyarakat sekeliling yang selalunya menganggap yang kanak-kanak MCD ni selalu diorang pandang serong. Dia pandang serong. Jadi diorang, mak bapak ni akan rasa perasaan dia tu yang buatkan dia dah putus asa untuk mencari sistem jalan untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi PPMM ni merayu kepada orang ramai ni untuk hantar anak-anak yang macam ni kepada kelas-kelas yang dianjurkan oleh kami lah. Di Cahayaku Legasi. Cik Ashrul boleh kongsikan berkenaan kelas-kelas yang mereka boleh hadirkan anak-anak mereka. Sebenarnya dalam rangkaian Cahayaku Legasi kita memang ada kita panggil klinik membaca untuk anak-anak yang maksudnya dia dah di peringkat sekolah tapi masih lagi kita panggil gagal membaca. Jadi mereka boleh berdaftar di klinik membaca ini untuk pertama kita akan buat saringan. Macam anak-anak ni kali pertama macam mana Puan Cahaya sebut tadi, kita tahu dia punya perangai hari pertama dia, kita jumpa dia, kita dah rakam dia. Maksudnya dia boleh membaca macam mana reaksi dia. Kemudian setiap minggu, pasal klinik membaca ni kita tak buat dia dalam satu tempoh yang kerap. Pasal kita tahu dia pun bersekolah. Jadi kita ambil mungkin 1 kali atau 2 kali saja seminggu. Jadi dalam pertemuan yang orang kata tak berkala tu dan tak selalu, kita akan rakam progres dia. Kita akan tengok bukan sekadar progres dia membaca tapi behavior dia juga. Sebab tu yang ada dalam sistem Cahayaku, yang Cahayaku Legasi guna sekarang, sistem tadi tu akan bantu dia, perwatakan dia akan berubah. Kita akan nampak dengan jelas dia punya perwatakan dari sudut dulu dia tak boleh berkomunikasi, sekarang dia dah nampak boleh berkomunikasi. Kalau dulu kita cakap dia mungkin kurang faham, tapi sekarang dia dah boleh respon dengan baik. Yang ini yang daripada proses anak tadi membaca, baik dia baca buku bahasa Melayu Cahayaku ke ataupun bahasa Inggeris ataupun buku bahasa Arab, kita akan dapat tengok dengan jelas. Setakat ni pendidikannya bahasa Melayu sajalah ke macam ni? Kita ada 4 modul. Kita dah ada untuk kita demo bahasa lain ke? Kita ada untuk bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris boleh? Ya ke? Dan bahasa Arab dan juga untuk Quran sekali, untuk hafazan. Hafazan kita berserta dengan makna, bukan saja membaca. Boleh baca lah. Boleh, dia akan boleh baca macam ni. Kalau dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh terus boleh sebut Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi yang Maha Mengasihani. Dia terus boleh baca macam tu. Dan dalam Arabi juga satu-satunya yang setakat ni di Malaysia ni yang kita ajar dia bahasa Arab, dia baca bahasa Arab, tapi bila di hujungnya dia dah tamat baca bahasa Arab tu, dia akan terus boleh baca Al-Quran. Tanpa dia tak tahu pun nama-nama tajwid tu semua, tak tahu qalqalah kubra, tak tahu mat, tapi dia boleh baca macam budak normal. Baca dengan tepat. Saya terharu sebenarnya ya apabila kita ada satu institusi yang sentiasa orang kata menjaga kebajikan anak-anak ni, terkala mungkin barangkali ada beberapa di luar sana yang berputus asa dengan anak-anak istimewa ni kan. Okey, ini je kesempatan yang kita ada. Saya ada banyak soalan nak tanya, tak cukup masa. Terima kasih kepada kesemuanya hari ini bersama dengan kita di studio untuk berkongsi.
pastinya sekarang maklumat di hujung jari saja kan. Anda boleh saja ke barangkali laman media sosial PPMM untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini untuk membantu anak-anak OKU di luar sana untuk membaca dan secara tidak langsung boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk berhadapan dengan orang ramai. Okey.